Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 5? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah bagi mata pelajaran sirah pada hari ini kita akan sambung masih lagi di bawah pelajaran 1, iaitu perkembangan agama Islam. Jadi pada minggu lepas kamu dah pun selesai unit 1 iaitu akidah. Jadi pada hari ini kita akan sambung unit 2. Kamu tengok tu dalam slide tu muka surat sebelah, unit 2 iaitu ibadah pula. Jadi pada hari ini saya akan terangkan 2 ibadah dulu, iaitu ibadah solat dan ibadah puasa. Untuk ibadah zakat dan juga ibadah haji, insyaAllah saya akan sambung secara bersemuka lah. Kerana kalau tak ada apa-apa halangan, kita doa-doakanlah di mana kita akan dapat belajar secara bersemuka pada 8 bulan 3 ni. Jadi kita akan ambil 2 ibadah dulu, iaitu ibadah solat dan juga ibadah puasa. Ada 2. Ibadah puasa ni saya tak dengar, kita nak puasa kan. Jadinya sambil-sambil tu sekejap saya nak cari maklumat ni. Kita doalah sikit. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa maksud dia? Berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi untuk muka surat, kita pun mendengarkan masa lagi, kita tengok muka surat sebelah tu. Ibadah solat. Perenggan yang pertama, solat merupakan sendi atau tiang agama. Solat difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-10 kenabian. Kefarduan solat diasaskan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Jadi dikata apa dalam perenggan pertama ni, solat ni tiang agama. Solat ni dalam bahasa Arabnya imaduddin, tiang agama. Maksudnya dengan solat barulah perkara-perkara yang lain akan sempurna. Dan solat ini difardukan kepada umat Islam pada tahun ke-10 kenabian berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kamu dah belajar dalam sirah tahun 3 dan berlaku pada 27 Rejab. Perenggan yang kedua, Rasulullah SAW dijemput khas menerima kefarduan solat di tempat yang tertinggi, iaitu di Sidratul Muntaha. Pada awalnya Rasulullah SAW menerima kefarduan solat sebanyak 50 waktu, tetapi Allah SWT telah memberi keistimewaan dengan mengurangkan bilangan waktu sehingga 5 waktu sahaja sehari semalam. Walaupun begitu, pahalanya tetap sama seperti 50 waktu. Jadinya Allah ni pada awalnya dia memerintahkan Nabi Muhammad ni supaya bagi tahu kita ni umat Nabi Muhammad ni, pengikut Nabi Muhammad ni, di mana waktu solat kita adalah 50 waktu. Tetapi Nabi Muhammad ni dia dah fikir panjang, dia dah tahu dah kita tak mampu. Kamu bayangkanlah solat 50 waktu tu. Kamu bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru nak taruh tangan baca doa. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru nak doa lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak sempat tak? Tak sempat. Mesti ada solat yang kita tak mampu nak buat, kita tertinggal. Jadi Nabi ni dah fikir jauh. Jadi dia malu sebenarnya, dia segan sebab banyak kali minta kurang. Tetapi demi umat dia, demi pengikut dia, kita ni, dia tetap berjumpa dengan Allah. Dan akhirnya Allah kurangkan waktu solat itu menjadi 5 waktu sehari semalam. Tetapi pahala dia sama saja seperti 50 waktu yang diperintahkan pada awalnya. Jadi janganlah tak solat 5 waktu je. Yang perempuan kalau uzur cerita lain lah. Hak lelaki ni, Nabi tu dah berjuang habis-habisan untuk kurangkan waktu solat. Jadi tak ada sebab lagi untuk kita tidak solat. Jadi perenggan yang ketiga, masih lagi muka surat 11. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW telah mengerjakan solat dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Baginda solat sebanyak 2 kali sehari semalam. Jadi sebelum turunnya kefarduan solat yang dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi Muhammad hanya solat sehari itu 2 kali je, iaitu mengikut syariat Nabi Ibrahim.
Ibadah solat merupakan ibadah teras dalam Islam. Sekiranya ibadah ini tidak dilaksanakan, berarti Islam seseorang itu masih tidak sempurna. Itu saya kata tadi. Islam tu imaduddin, tiang agama. Dengan solat baru semuanya akan menjadi. Puasa ke apa ke, semua bergantung pada solat. Kalau awak tak solat, awak puasa tak jadi apa juga. Sia-sia sahaja. Adalah tu sekeping gambar tu ada tunjuk. Ni. Ibadah solat. Gambar orang solat berjemaah. Jadi walaupun kamu bawa rumah, tak dapat pergi masjid mendirikan solat berjemaah, solatlah berjemaah di rumah. Kalau ayah pergi masjid, ada abang suruh abang jadi imam. Kalau abang lebih umur pergi masjid juga, kamulah jadi imam, tak ada masalah. Bagi yang lelaki. Kalau perempuan, solat berjemaah sesama perempuan. Suruh ibu kamu jadi imam, tak ada masalah. Kita tengok azan. Kenapa tiba-tiba azan? Solat kan mestilah ada azan. Muka surat 12 tu. Azan adalah amalan yang telah disyariatkan setelah Rasulullah SAW membina masjid pada tahun pertama hijrah. Rasulullah SAW telah berbincang dengan para sahabat bagaimana cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Jadinya apa kat peringkat pertama ni dia cerita pun. Azan ni adalah amalan yang disyariatkan setelah Rasulullah membina masjid. Jadi lepas bina masjid, barulah wujudnya azan ni. Tetapi pada tahun pertama hijrah, pada tahun pertama hijrah, Rasulullah ni telah berbincang dengan para sahabat macam mana nak bagi tahu orang pada ketika itu masuknya waktu solat. Jadi kita tengok perenggan yang kedua, pelbagai cadangan yang diutarakan kepada baginda, seperti macam-macam, menyalakan api lah, meniup trompet lah, membunyikan loceng lah, dan melaungkan azan. Tetapi apa yang antara banyak-banyak idea tu, apa yang Nabi terima adalah melaungkan azan. Jadinya Rasulullah SAW menerima cadangan azan. Abdullah bin Zaid al-Ansari pada suatu ketika, ia berada di antara tidur dengan jaga, datang seseorang mengajarkannya azan. Peristiwa ini juga berlaku kepada Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah ni memerintahkan Abdullah bin Ziyad mengajarkan kepada Bilal bin Rabah lafaz azan itu. Jadinya Abdullah bin Zaid al-Ansari ni dengan Sayyidina Umar ni, dia ada bermimpi ada orang mengajarkan azan. Jadinya Nabi suruh Abdullah bin Zaid ni tadi mengajarkan Bilal bin Rabah azan. Bilal bin Rabah ni seorang lelaki berkulit hitam. Jadinya pada hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah melakukan azan zuhur di atas Kaabah. Orang Quraisy yang hadir pada masa itu terperanjat, terkejut. Ialah first time dengar, kali pertama. Sebelum ni tak ada pun. Perbuatan itu sengaja Rasulullah SAW perintahkan kerana azan mempunyai rahsia yang amat besar dan hikmah yang agung. Jadinya manusia pertama yang melakukan azan siapa? Bilal bin Rabah. Sebab itulah sampai ke hari ini, siapa saja dekat masjid tukang azan, kita panggil dia Bilal. Jawatan Bilal, iaitu tukang azan. Macam pakcik ni, ada gambar, tak berapa nak cerah sangat, tapi boleh lah. Ni Bilal lah tu, gambar tengah azan. Jadi kita tengok pula ibadah puasa. Okey, ibadah puasa. Okey, solat kita dah selesai, kita tengok pula puasa. Okey, makna puasa dari segi bahasa adalah menahan diri daripada sesuatu. Dari segi syarak pula bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, mulai dengan niat berpuasa dengan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Jadi puasa ni terbahagi kepada dua, bahasa dan juga istilah. Kalau bahasa, menahan diri daripada sesuatu. Kalau syarak pula, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan jangan lupa niat dan mengharapkan dapat keredaan daripada Allah. Allah mengajar Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah. Itulah antara sebab-sebab puasa difardukan kepada umatnya pada tahun kedua hijrah. Setelah Rasulullah SAW menanamkan akidah yang teguh kepada umat Islam dan difardukan solat 5 waktu ke atas umat Islam, barulah difardukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kamu ingat, sebelum ni kita belajar akidah. Jadi selepas akidah tu dah ada dalam diri umat Islam, barulah pula dimasukkan elemen ibadah. Jadi ibadah puasa ini dapat mengajar manusia
menghayati perasaan lapar dan dahaga orang fakir dan miskin. Timbul perasaan insaf di hati orang beriman untuk membantu dan membela golongan ini. Jadinya dengan ibadah puasa ni dapat mengajar kita menghayati rasa orang susah, orang miskin, orang fakir miskin yang tak makan, yang lapar tu. Jadi dengan puasa ni kita dapat rasa macam apa yang diorang rasa. Bahkan kita akan timbul perasaan insaf di hati kita ni. Jadinya kita akan membantu orang-orang yang fakir dan miskin tu tadi. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 125 dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhir ayat. Maksudnya apa? Serulah pada jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Ini adalah pendekatan yang Nabi guna. Jadi perangkat yang terakhir bawah potongan surah tu, banyak perkara yang berlaku dalam bulan Ramadan seperti nuzul Al-Quran. Ini pun kamu dah belajar masa darjah 3, peristiwa nuzul Quran. Dia ada dalam peristiwa penurunan wahyu. Dan berlaku peperangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Ni masa kamu tahun 4 kamu belajar perang Badar, perang Uhud berlaku dalam bulan Ramadan. Dalam berperang, tentera dalam tengah berpuasa, tentera Islam boleh berperang. Kamu tengah berpuasa suruh belajar sikit pun tak boleh dah. Penatlah, dahagalah. Tak ada saja macam main. Walaupun begitu, tidak menjadi halangan kepada umat Islam beribadah dalam bulan Ramadan dan mendapat kejayaan demi kejayaan dalam peperangan. Hal ini memberi erti bahawa ibadah puasa mempunyai hikmah yang sangat besar kepada umat Islam. Jadi dengan puasa ni tidak menjadi apa-apa halangan pun. Tentera Islam tetap boleh menang perang Badar. Tapi dalam keadaan puasa tetap menang perang Badar. Cuma perang Uhud je kalah. Kalah pun sebab tak dengar cakap Nabi. Nabi kata jangan turun dari bukit Uhud, dia turun juga. Pasukan pemanah tu pergi. Kalau tak mungkin menang juga. Jadi berakhirlah ibadah masih perkembangan agama Islam, iaitu unit 2 ibadah. Saya ambil 2 je ni, ibadah solat dengan ibadah puasa. Ibadah zakat dengan haji kita akan sambung secara bersemuka. Jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, ada persoalan boleh tanyakan kepada saya, insya-Allah saya jawab. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.